واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membicarakan tajuk yang berkaitan dengan ikhfa, yakni satu tajuk yang sangat penting yang berkaitan tentang cara membaca bacaan ikhfa dan apakah yang disebut dengan ikhfa. Apakah yang disebut dengan ikhfa? InsyaAllah pada hari ini kita akan lihat kepada nota kita terlebih dahulu yang terdapat di dalam buku untuk mengetahui apakah yang disebut tentang al-ikhfa. Apakah yang disebut tentang al-ikhfa? Yang pertama sekali, jika kita lihat di dalam buku pelajaran kita, yakni pelajaran yang ke-19 berkaitan tentang ikhfa, yakni makna ikhfa dari sudut bahasa adalah tersembunyi. Daripada sudut bahasa adalah tersembunyi. Manakala pada istilah, apabila disebutkan perkataan istilah, ia telah merujuk kepada elemen tajwid, yakni menyembunyikan huruf yang mati. Apakah itu huruf yang mati? Yakni huruf nun sakinah. Huruf nun sakinah dengan satu sifat di antara izhar dan idgham tanpa tasydid serta kekal gunnah pada huruf yang pertama. Menyembunyikan huruf yang mati dengan satu sifat, yakni satu sifat ikhfa. Ikhfa ni maksudnya bunyi di antara izhar dan idgham tanpa tasydid, yakni tanpa bersabdu, serta kekal gunnah pada huruf yang pertama. Hurufnya ada 15 huruf. Hurufnya ada 15 huruf. Baiklah, di sini bagaimana kita untuk mengingat 15 huruf yang panjang ini? Maka kita kena mengetahui apakah huruf-huruf yang terdapat pada ikhfa. Baiklah, kita kat sini kita tulis dulu apakah huruf-huruf yang terdapat pada ikhfa. Setelah kita mengetahui di dalam huruf hijaiyah ada 29 huruf. Huruf hijaiyah ada 29. Okey, baiklah, kita buat satu-satu dulu. Huruf idgham, huruf izhar ada 6. Huruf izhar ada 6. Okey, izhar izhar hurufnya ada 6, yakni hurufnya ha, hamzah, ain, ghain, ha dan kha. Ini huruf izhar. Manakala huruf idgham juga ada 6. Huruf idgham ada 6. Idgham. Okey. Hurufnya adalah ya, waw, mim, nun, lam dan ra. Okey. Sekarang huruf ada 29. Okey, sekarang huruf iqlab. Huruf iqlab ada satu, yakni hurufnya adalah huruf ba. Huruf iqlab adalah huruf ba. Dan selebih bakinya adalah huruf ikhfa. Bakinya adalah huruf ikhfa. Huruf ikhfa adalah bakinya. Yakni bakinya apa dia? Mana-mana huruf selain daripada yang disebutkan di sini adalah huruf ikhfa. Huruf ikhfa. Contohnya, okey, bermula daripada huruf ta,
huruf ta, tha, jim. Ha ada tak? Ha tak ada kerana ha huruf izhar. Kha pun tak ada kerana kha huruf izhar. Huruf apa ni? Dal, zal. Ra tak ada, ra huruf idgham. Zai, sin, shin, sad, dad, lagi ta, sad, dad, ta, dha, fa, qaf dan juga huruf kaf. Ini adalah huruf izhar. Ini adalah huruf ikhfa. Ini adalah huruf ikhfa. Baiklah. Huruf ikhfa. Kenapa alif tidak dimasukkan di dalam huruf ikhfa? Alif tidak dimasukkan ke dalam huruf ikhfa kerana alif tidak boleh berbunyi. Di dalam Al-Quranul Karim tidak ada istilah alif yang berbaris. Tidak ada. Biasanya alif akan berbaris sekiranya berjumpa dengan hamzah. Sekiranya dia berjumpa dengan hamzah, barulah dibariskan atas, ataupun hamzah baris bawah, ataupun hamzah berbaris hadapan. Sebab itu alif dia tidak boleh berbunyi. Dia tidak boleh tak ada, salah. Biasanya akan berbunyi sekiranya ada hamzah di atasnya. Carilah dalam Al-Quran mana-mana alif tidak akan ada baris. Kita tahu baris ada 3, baris atas, baris bawah dan baris hadapan. Ada 3 sahaja baris di dalam Al-Quranul Karim. Okey, baiklah. Di sini kita akan lihat kepada apakah yang disebut dengan ikhfa. Kita pergi kepada nota kita. Ikhfa bermaksud tersembunyi daripada segi bahasa. Bermaksud dari segi bahasa bermaksud tersembunyi. Manakala daripada segi istilah, yakni menyembunyikan bunyi nun mati dengan satu sifat antara izhar dan idgham. Di antara izhar dan idgham, tanpa bersabdu dan kekal dengung 2 harakat. Kekal dengung 2 harakat. Ini adalah makna ikhfa daripada sudut bahasa dan juga istilah. Makna ikhfa daripada sudut bahasa dan istilah. Yakni maksudnya adalah tersembunyi daripada sudut bahasa, manakala dalam istilah tajwid menyembunyikan bunyi nun mati ataupun tanwin dengan satu sifat di antara izhar dan idgham tanpa sabdu serta kekal dengung 2 harakat. Okey. Di sini kita akan lihat bagaimana cara membunyikan ikhfa. Bagaimana cara membunyikan ikhfa. Di dalam 15 huruf, maka kita terbahagi ataupun kita pecahkan kepada 2 keadaan. Kita pecahkan kepada 2 keadaan, yakni huruf yang tebal dan huruf yang nipis. Dalam ikhfa ada 2 huruf, yakni huruf yang tebal. Apakah huruf-huruf yang tebal dalam ikhfa? Huruf-huruf yang tebal dalam ikhfa adalah sad, dad, ta, dha dan huruf qaf. Ini huruf yang tebal. Sad, dad, ta, dha dan huruf
qaf. Ini huruf-huruf yang tebal di dalam ikhfa. Ini huruf-huruf tebal. Manakala huruf nipis bermula daripada huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, dan huruf kaf dan juga huruf fa. Ini adalah huruf-huruf yang nipis di dalam ikhfa. Huruf-huruf yang tebal dan juga huruf-huruf yang nipis. Baiklah. Di dalam huruf-huruf yang tebal dan huruf-huruf yang nipis ini, dia terpecah kepada 3 bahagian. Dia terpecah kepada 3 bahagian. Terpecah kepada 3 bahagian. Di antara huruf tebal dan huruf nipis ini kita akan terangkan bagaimana cara membaca ikhfa pada 3 keadaan, yang tebal dan 3 keadaan yang nipis. Okey, baiklah. Yang pertama sekali, kita pergi kepada nota kita. Yang pertama sekali dia panggil al-ikhfa maratibul adna. Al-ikhfa maratibul adna. Okey. yakni ikhfa yang paling rendah. Ikhfa yang paling rendah. Al-adna maratibil ikhfa, yakni ikhfa yang paling rendah. Yakni bunyi ikhfa itu, yakni hurufnya adalah kaf dan qaf. Cara membaca ikhfa ini adalah apabila tanwin ataupun nun sakinah berjumpa dengan qaf dan kaf, maka apabila mendengungkannya, maka kesemua dengung itu harus ataupun mesti dikeluarkan melalui hidung. Tidak ada sedikit pun dikeluarkan melalui mulut. Sebab itu suara yang keluar di hidung adalah 100-400, dan dikeluar di mulut adalah tiada. Ini namanya al-ikhfa maratibil adna ataupun adna maratibil ikhfa. Yakni ketika lontaran dengung, maka suara tidak keluar melainkan hanya daripada rongga hidung. Ini martabat yang pertama. Cara membacanya adalah dengan cara yakni 100% keluar daripada hidung. Contohnya, kitabun karim, kitabun karim. Kalau kita tutup mulut, maka kekal bunyi di hidung, masih lagi ada bunyi. Kitabun karim min qablikum, min qablikum. Maka 100% keluar daripada hidung. 100% keluar daripada hidung. Kemudian kita lihat kepada tingkatan yang kedua, yakni al-awsat maratibil ikhfa. Al-awsat maratibil ikhfa. Baik, apa yang disebutkan dengan al-awsat maratibil ikhfa? Yakni ikhfa yang mempunyai 3 tingkatan. Yakni yang pertama al-adna, yang kedua awsat. Awsat ini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 10 huruf. Hurufnya adalah bermula daripada huruf sad, dad, huruf ta, dha, kemudian huruf fa, kemudian huruf ta,
huruf tha, huruf jim, huruf zal, huruf zai. Ketika lontaran dengung, maka kebanyakan suara dari rongga hidung, kebanyakan suara keluar daripada rongga hidung, tetapi hanya sedikit sahaja yang keluar daripada mulut, dan lidah pula sangat hampir dengan makhraj huruf selepas daripada nun. Contohnya, waman jahada, waman, masih lagi ada mulut. Waman, kalau kita tutup dia akan bunyi lagi, tetapi sangat sedikit. Waman jahada min fawqi waman dhalla waman dhalla. Ini bermaksud kebanyakan suara ini hampir kepada huruf selepasnya. Seterusnya yang ketiga adalah al-ikhfa al-a'la, yakni martabat ikhfa yang paling tinggi. Al-a'la maratibil ikhfa, maratibil ikhfa, yakni martabat ikhfa yang mempunyai tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi. Okey, apakah dia ikhfa yang mempunyai tingkatan yang paling tinggi? Yakni al-a'la maratibil ikhfa, ketika lontaran dengung, tiga yang keluar, iaitu huruf ta, huruf dal dan huruf ta, maka kebanyakannya adalah kebanyakan suara keluar daripada hidung dan sedikit saja keluar dari mulut. وَمَنْ تَابَ كَأْسًا دِهَاقًا مِنْ طِينٍ مِنْ طِينٍ مِنْ طِينٍ. Itu dipanggil a'la maratibil ikhfa. Sekarang kita pergi kepada praktis amali kita. Okey, kita lihat pada kalimah yang disebutkan di sini. Kita akan mempelajari bab yang mana kita akan membaca bacaan ikhfa ini. Boleh baca ataupun cuba. Yang pertama sekali kita akan lihat bacaan ikhfa apabila tanwin bertemu dengan ta. Bila tanwin bertemu dengan ta, dia panggil al-a'la maratibil ikhfa, yakni ikhfa yang hampir ke semua suara daripada hidung, hanya suara kecil daripada mulut. Ni'matin tujza, ni'matin tujza, man taba, man taba, kuntunna, kuntunna. Manakala huruf tha, huruf tanwin bertemu dengan tha, maka lidah tu hampir kepada tha, dengan kebanyakan suara keluar di hidung. Bunyi tu keluar di hidung, sedikit sahaja suara keluar di mulut. Jami'an thumma, jami'an thumma, man thaqulat, man thaqulat, wal untha, wal untha. Begitu juga pada huruf jim, sama juga, yakni lidah hampir kepada huruf jim dan kebanyakan suara keluar pada hidung. Sa'idan juruza, sa'idan juruza, wa man jahara anjaynakum. Dan huruf dal, sekali lagi,
yakni huruf dal lidah tidak hampir, tetapi dalam keadaan kebanyakan suara keluar daripada hidung. Wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa, wa liman dakhala indahu, dan seterusnya. Huruf zal lidah hampir kepada huruf selepasnya. Salabi salamin dhalika min zakarin munziruna. Begitu juga dengan zai. Sa'idan zalaqa man zakkaha munzalina. Okay, seterusnya. Kemudian kita pergi kepada huruf yang mana huruf yang kesemua dengung itu keluar daripada hidung, yakni huruf qaf dan huruf kaf. Yang bawah ni, huruf qaf dan huruf kaf. Afuwan qadira, afuwan qadira, wa man qatala, wa man qatala munqalibuna, munqalibuna. Seterusnya pada huruf kaf. Thuburan kathira, faman kana munkiruna. Baiklah, itu bacaan-bacaan. Sebenarnya bacaan-bacaan ini hanya dapat diketahui oleh qari ataupun orang-orang yang betul-betul mahir di dalam membaca sesuatu perkataan tersebut. Ini adalah cara membaca yang tepat. Tapi ada kalau kita membaca biasa saja, semua sama saja, adakah dia mengubah makna? Dia tidak mengubah makna, tetapi dalam keadaan tidak berapa tepat, itu sahaja. Ya. Ulama tajwid menyatakan terdapat perbezaan di antara ikhfa dan idgham. Ikhfa ini tidak bertasydid, adapun idgham bertasydid ketika membacanya. Ikhfa digunnahkan pada huruf pertama, adapun di idgham digunnahkan pada huruf yang kedua. Ikhfa digunnahkan pada huruf yang pertama, cuma masuk nun sekejap saja. Ikhfa berlaku dalam satu kalimah, boleh juga berlaku dalam dua kalimah, tetapi idgham berlaku dalam dua kalimah sahaja. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca ikhfa pada nun sakinah yang berlaku pada huruf-huruf pembukaan surah. Berlaku pada huruf-huruf pembukaan surah. Baiklah, untuk kita membaca ikhfa yang berlaku pada pembukaan surah, ada dua keadaan, yakni ada tiga keadaan pada surah Maryam, pada surah Syura dan pada surah An-Naml. Okey. Di sini baiklah kita akan lihat kepada bagaimana cara membaca pada surah Maryam. Okey. Dalam surah Maryam, kita pergi kepada nota seterusnya. Dalam surah Maryam, ayat yang pertama dia akan baca kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ini pada surah Maryam. Baiklah, bagaimana cara untuk kita mengejanya? Cara untuk kita mengejanya adalah yang pertama sekali kita kena eja dia. Yang pertama adalah huruf kaf. Kaf, alif, fa. Kaf,
ha alif, ha ya alif, ya ain, ya nun, ain sad, sad alif dal, sad. Sebab itu bila kita membaca, maka kita akan bunyikan sad ini dengan bunyi dal. Kaf ha ya ain. Okey, kat sini yang kita nak tekankan, yakni pada huruf yang nun sakinah bertemu dengan huruf sad. Pada huruf sad ini maka perlu didengungkan dengan dengung ikhfa. Perlu didengungkan dengan dengung ikhfa. Perlu didengungkan dengan bacaan ikhfa. Perlu didengungkan dengan bacaan ikhfa. Okey, didengungkan dengan bacaan ikhfa. Kaf ha ya ain sad. Perlu didengungkan. Okey, seterusnya, yakni pada surah Maryam. Ini pada surah Maryam. Okey, sekarang kita pergi kepada yang kedua, yakni pada surah Asy-Syu'ara. Okey, pada surah Asy-Syu'ara. Pada surah Asy-Syu'ara, ha mim ain sin qaf. Di sini perlu didengungkan kesemuanya dengan dengung ikhfa. Perlu didengungkan kesemuanya dengan dengung ikhfa. Okey, baiklah, kita tulis dulu hamim hamim ain sin qaf. Kesemuanya dibaca dengan bacaan 6 harakat. Kalau kita eja pula, yang dibacaannya ha di atas ha, mim, ya mim, kemudian ain, ya nun ain, sin sin, ya nun sin, qaf qaf alif fa qaf. Baiklah, di sini ada dengung ikhfa. Yang pertama sekali, dengung ikhfa pada nun sakinah berjumpa dengan sin dan nun sakinah berjumpa dengan huruf qaf. Di sini juga yakni perlu dibaca dengan bacaan ikhfa 2 harakat. Perlu dibaca dengan bacaan ikhfa 2 harakat pada sin dan pada qaf. Di sini perlu juga dibaca hamim ain sin qaf. Itu juga perlu dibaca. Begitu juga dengan bacaan pada surah An-Naml. Sekiranya ingin membaca perkataan tasin, biasanya kita waqaf, tapi kalau kita nak sambung tasin tilka, biasa kita tak baca dengan bacaan bersambung lah, kita baca dengan bacaan waqaf. Itu pun sudah agak panjang kerana sin dibaca dengan bacaan 6 harakat. Maka saya tunjukkan 2 contoh ni sahaja untuk panduan kita bersama, yakni bacaan pada surah Maryam perlu didengungkan. Kaf ha ya ain
kaf ha ya ain sad. Yang kedua pula hamim ain sin qaf. Inilah bacaan yang perlu kita baca apabila kita nak membaca bacaan pada awal surah, pada surah Maryam dan pada surah Asy-Syura. Okey, baiklah. Selingan untuk kita pada hari ini adalah pertama sekali, yakni kita akan melihat kepada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Bila dia kata ikhfa, bermaksud ikhfa hakiki lah. Ikhfa ada dua, yakni al-ikhfa syafawi. Okey. Ikhfa syafawi ini bermaksud apabila mim sakinah, apabila mim sakinah berjumpa dengan huruf ba, satu saja huruf dia, huruf ba, seakan-akan dia macam bacaan iklab, bacaannya adalah seakan-akan ataupun sama dengan bacaan iklab, sama. Apabila mim bertemu dengan ba, berjumpa dengan huruf ba, maka di sini bacaannya sama dengan bacaan iklab. Ada dua jenis bacaan yang boleh diamalkan apabila berjumpa, sama ada mim berjumpa dengan ba, yakni sama ada ikhfa syafawi ataupun iklab. Kedua-duanya mempunyai dua bacaan yang sama. Cara pertama adalah yang mana dengan membaca merenggangkan sedikit bibir. Ini cara pertama, yakni merenggangkan sedikit bibir dengan luas itu hanya boleh memuatkan sehelai kertas, dengan keluasan hanya memuatkan sehelai kertas, hanya memuatkan dengan sehelai kertas. Ini bacaan yang pertama. Nanti saya tunjukkan contohnya. Ini bacaan yang pertama yang biasa masyhur kita buat. Biasa yang masyhur kita buat yang inilah. Okey. Contoh ikhfa syafawi biasanya kita akan baca contoh ayatnya. Okey. Di sini contoh bacaannya. Contoh bacaan di sini. Mim bertemu dengan huruf ba. Mim bertemu dengan huruf ba. Cara pertama adalah dengan merenggangkan sedikit. Min bi'a, min bi'a. Ini bacaan yang biasanya masyhur. Bacaan yang masyhur. Bacaan kedua, yakni dengan merapatkan kedua-dua bibir. Bacaan kedua dengan merapatkan kedua-dua bibir. Merapatkan
kedua-dua bibir. Merapatkan kedua-dua bibir. Ini bacaan yang kedua, dengan merapatkan kedua-dua bibir. Ini bacaan yang kedua. Mim bi'a, mim bi'a. Bacaan yang pertama sekali, mim bi'a, mim bi'a. Bacaan ini juga sama dengan bacaan iqlab. Sama dengan bacaan iqlab. Bacaan iqlab pun dua keadaan, sama ada boleh merenggangkan sedikit bibir ataupun boleh merapatkan kedua-dua bibir. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Jika tak ada, insya-Allah ya. Okey, ada tak persamaan dengan idgham ma'al gunnah? Okey, daripada sudut persamaan bunyi ada. Cuma daripada sudut persamaan teori ataupun formula tidak ada. Sebab persamaan sebab formula ikhfa adalah mim, ikhfa syafawi adalah mim sakinah berjumpa dengan huruf ba. Dan juga iqlab juga nun sakinah berjumpa dengan ba. Cuma iqlab ni akan ditukar kepada huruf mim maqlubah lah. Cuma daripada sudut bunyi itu ada, kerana bunyi itu bermaksud bunyi dengung itu ada. Kesamaan hanya berlaku pada dengung sahaja. Tetapi daripada sudut huruf sudah tidak bersamaan, kerana mim tadi berjumpa dengan ba, manakala idgham dia berjumpa dengan ya, waw, mim dan nun. Kalau kita baca pun mim ba, mim ba. Sedangkan huruf idgham antaranya mim berjumpa dengan mim, mim atau nun sakinah berjumpa dengan mim, dia akan jadi contoh, dia jumpa dengan mim. Contoh min ma. Kat sini pun dia sudah tidak sama. Walaupun dengung tu ada, sama dengung, cuma daripada sudut huruf tu sudah berbeza. Contoh mimma, mimma. Yang ni mimbi, mimma. Sudah bertukar huruf. Jadi sudut yang sama hanya dengung sahaja. Yang ni didengungkan dengan dengung dua harakat, itu sahaja. Yang lain tidak sama, kerana huruf itu sudah berbeza. Sebab kita kembali kepada yang asal tadi, huruf tadi sudah berbeza. Huruf iqlab adalah ba, manakala ikhfa syafawi juga ba, cuma iqlab idgham tidak ada ba, hanya ya, waw, mim, nun dan lam, juga huruf ra. Wallahu ta'ala alam. Jika tak ada soalan apa-apa, insya-Allah nota ni nanti saya akan bagikan, dan sekiranya nak tahu lebih lanjut boleh tengok pada rakaman. InsyaAllah saya akan sharekan rakaman ini. Jadi insyaAllah habis sahaja kita sekarang pelajaran ke-19 ya. Pelajaran ke-19 habis sahaja bab yang pertama ini. Kita akan adakan peperiksaan ya. Kita akan adakan peperiksaan, yakni macam biasa kita akan adakan peperiksaan untuk asas ya, tapi tidaklah semua, cuma setiap bab ataupun 3 bab kita akan rangkumkan sekali. Kita tak habis kena baca semua bab, tak ada. Kita akan semua akan masuk, cuma kita akan bab kita akan buat soalan topik by topik ya, topik by topik insya-Allah ya. Sebab kita ada transkrip, yang mana transkrip tu akan ditunjukkan apakah bukti yang kita belajar, tajuk yang kita belajar, semua akan masuk insya-Allah. Kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.